billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya arhamar rahimin, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tidak lain tidak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita peluang untuk terus bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tidak lain dan tidak bukan, salah satu tujuan kita adalah untuk ta'abbud, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita mengumpul bekalan yang secukupnya agar apa? Bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada saksi-saksi amalan kebaikan yang mampu untuk membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur Allah mempertemukan kita pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, salah satu platform untuk kita menambah ilmu. Dalam masa yang sama kita nak menjana saham pahala kita sebanyak yang boleh. InsyaAllah mudah-mudahan dengan setiap ilmu yang dikongsikan dapat kita amalkan dan menjadi pedoman dan juga panduan kehidupan kita. Bertemu lagi kita dalam edisi 24 Januari 2023 bersamaan 2 Rajab 1444 Hijrah. Mudah-mudahan pada hari ini mungkin ada di kalangan penonton yang masih lagi ataupun yang ingin meneruskan berpuasa sunat, ada juga yang nak berpuasa ganti, dipersilakan agar mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal kebaikan kita insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita pelajari dan juga ilmu-ilmu yang cukup penting untuk kita sama-sama selidiki agar menjadi pedoman kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama teruskan lagi pembelajaran kita dalam silibus fiqh, di mana pada pagi ini kita akan membincangkan topik berkaitan dengan jemaah kanak-kanak. Jadi sudah semestinya banyak persoalan-persoalan berkaitan dengan fiqh ataupun hukum hakam berkaitan dengan kanak-kanak, dan insya-Allah pada pagi ini yang akan menjawab soalan-soalan daripada sahabat penonton sekalian bersama dengan saya salah seorang panelis kita, salah seorang murabbi kita, mursyid kita di dalam ilmu pengetahuan terutamanya bidang fiqh ini, tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadhil Dr. Nizam Abdul Kadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saudara sekalian, seperti biasa ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita jemaah kanak-kanak. Boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881-677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya sidang penonton sekalian, seperti biasalah kita nak mendengar sedikit kata-kata aluan, sedikit mukadimah dan juga perincian berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu tentang jemaah kanak-kanak. Sudah semestinya banyak yang kita nak tahu, tapi apakah sebenarnya yang kita nak bincangkan pada pagi ini? Jom sama-sama kita dengarkan sedikit mukadimah daripada yang berbahagia Al-Fadhil Doktor kita. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Makasih Da'i Luqman. Seterusnya sidang pendengar, penonton, moga-moga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quranul Karim, antara perkara yang besar ialah memakmurkan masajid Allah. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanir rajim,
innama ya'muru masajidallah. Hanya sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya. Jadi ini satu perkara yang besar, memakmurkan rumah Allah. Maknanya kita selalu menghadirkan diri kita ke masjid dan juga ke surau, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan 4 sifat. Sifat yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir, iaitu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya sifat yang pertama ialah sifat keimanan. Jadi orang yang benar-benar beriman, dia boleh hadir memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sentiasa hadir memakmurkan rumah Allah, itu tandanya orang itu ada iman. Dia simbiosis lah, ya, simbiosis di antara memakmurkan rumah Allah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama, beriman. Sifat yang kedua ialah wa aqamas salah, mendirikan salat. Mendirikan salat. Sifat yang ketiga ialah wa ataz zakah, menunaikan zakat, ya, membayar zakat. Dan sifat yang keempat, walam yakhsha illallah, dan orang ini tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Ya, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sinilah maknanya menghadirkan diri, memakmurkan rumah Allah itu merupakan satu tanda besar keimanan, kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadinya dalam kerangka untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, ia perlu kepada tarbiyah daripada awal. Ya. Sekarang ni masya-Allah lah, ada 2-3 situasi yang kita tengok yang datang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala tu yang dhaif-dhaif belaka. Kan? Yang orang kata apa, kubur dah panggil. Kubur dah panggil lah kan, datang sengit, yalah, bukanlah nak kata, tapi situasi yang berlaku tu, situasi yang berlaku tu sebegitu rupa. Itu satu situasi yang datang tu yang dah di penghujung usia. Alhamdulillah datang jugalah, walaupun masa muda tak datang dan sebagainya, datang juga satu. Itu satu situasi, ya. Situasi yang keduanya, dalam kita nak tarbiyah ini, kadang-kadang masyarakat dewasa tidak mengalu-alukan kedatangan kanak-kanak. Ya, tidak mengalukan kanak-kanak datang. Maknanya kalau kanak-kanak tu bising sikit, dimarahi, ya, ditengking, ya, ini rumah Allah, masjid kenapa bising, kenapa berlari dalam masjid, dalam surau. Kemudian bila budak tu dah masuk saf, pertama ke apakah, kadang-kadang ditarik keluar budak tu, duduk belakang dan sebagainya. Ini situasi yang saya boleh gambarkan sebagai tidak mesra kepada kanak-kanak. Ya, situasi yang tidak mesra kepada kanak-kanak menyebabkan dia membesar dalam keadaan tidak suka kepada surau masjid. Jadi akhirnya bila dia dah cerdik apa semua tu, dia dah buat keputusan sendiri, dia pun tak datang masjid, tak datang surau, lama dah, di penghujung usia baru nak datang. Ya. Jadi sebab apa? Sebab kemungkinan sebahagian masyarakat kita dewasa ini tidak meraihkan, tidak mesra kepada jemaah kanak-kanak. Ya. Jadi sebab itu pada hari ini kita nak bicarakan sedikit sebanyak tentang masalah jemaah kanak-kanak di masjid dan juga di surau, agar pendidikan untuk suka datang ke masjid dan surau itu ada dalam hati kanak-kanak. Allahu a'lam. InsyaAllah. Kadang-kadang disebabkan oleh orang-orang ataupun pegawai masjid itu sendiri yang menghalau, kadang-kadang menyebabkan kadang timbul trauma, sehingga mana dah usia ke penghujung barulah nak menghampiri ke masjid tu. Ya. Itu ada juga datang, tapi kalau datang langsung tu, Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lah kita ucapkan. Jadi doktor, bila kita menyebutkan juga tentang jemaah kanak-kanak ini, tentang kita nak mendidik anak-anak kita ni dalam untuk mencintai masjid, kenapa perlu ada keutamaan untuk kita nak mendidik kanak-kanak ni agar datang ke masjid ni, doktor? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh didik anak-anak solat ketika usianya 7 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak-anak kamu solat hal keadaan umur mereka 7 tahun. Dan Nabi suruh rotan, suruh pukul apabila kanak-kanak itu berusia 10 tahun. Jadi 7 tahun dengan 10 tahun. Di sini kita melihat bahawa dalam usia 7 tahun, 10 tahun ini kebiasaannya kanak-kanak masih lagi kanak-kanak, belum mencapai tahap baligh. Ya, belum mencapai tahap baligh. Kerana kebiasaannya kalau lelaki mungkin 13, 14 ya. Maknanya, tetapi Nabi dah suruh dah ya. Nabi suruh ibu bapa umur 7 tahun suruh ya. Umur 10 tahun kalau suruh tu tak solat ratan. Maka di sinilah kita dapat faham daripada hadis Nabi bagaimana pendidikan itu, tarbiyah itu mesti bermula daripada awal. Bayangkan kalau kanak-kanak tu baligh pada usianya 13 tahun, 7 tahun umurnya sudah tidur, maknanya tarbiyah itu mengambil masa 3 tahun. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Kan? 6 tahun. Dia baligh 13, 7 tahun. 13 tolak 7, 6 tahun. 6 tahun nak didik dia, tarbiyah dia. Maka pendidikan tarbiyah ini sebenarnya mengambil masa yang panjang, ya. Jadi sebab itulah maknanya kita nak kena tekankan soal pendidikan, soal suka kepada syiar agama, tahu tentang cara-cara menunaikan solat, mesra kepada masjid dan surau. Kerana pendidikan ini dia tak boleh hari ini kita didik, hari ini kita ajar, esok dia terus melaksanakan sempurna. Tidak. Dia kena ambil masa sikit-sikit. Di sinilah kita nampak hikmah kebijaksanaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh anak-anak solat usianya 7 tahun. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi perlu untuk kita mendidik dan juga mengajar anak-anak kita mendekati masjid, mendirikan solat ini sejak awal lagi. Mudah-mudahan ianya akan sebati dalam kehidupan mereka, seterusnya akan mudahkan mereka untuk melaksanakan ibadat tersebut, insya-Allah. Jadi senang betul sekalian, doktor, kita nak teruskan lagi dengan kita punya rancangan ni dengan meraihkan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita, dan insya-Allah soalan pertama daripada sahabat Facebook kita. Boleh doktor? Insya-Allah, daripada saudara Abdul Karim Sufyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, pada usia kanak-kanak berapakah seorang bapa boleh membawa anak-anak ke masjid untuk solat berjemaah? Mohon pencerahan dari yang berbahagia Ustaz. Jazakallah khairan katsira. #biar tahu jangan. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Soalan dia, pada usia berapa seorang bapa nak bawa kanak-kanak, anak-anak itu ke masjid, ke surau? Di sini tuan-tuan dan puan-puan sidang jamaah, kita melihat dalam hadis yang saya bacakan awal tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan usia 7 tahun. Kebiasaannya usia 7 tahun ini adalah usia kanak-kanak itu mumayyiz. Ya, kanak-kanak mumayyiz. Maknanya dia sudah boleh membezakan di antara perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Dan biasanya kanak-kanak pada usia 7 tahun ini dia sudah boleh menahan kencingnya. Dia taklah macam usia 2 tahun, 3 tahun itu kan. Jadi maknanya dalam usia 7 tahun, 8 tahun tu sudah boleh, sudah wajar untuk seorang bapa membawa anak-anaknya ke masjid, ke surau. Kerana dalam dia bawa anak-anak ke masjid tu, dia melaksanakan perintah Nabi, suruhlah anak-anak kamu solat dalam usianya 7 tahun. Jadi suruh anak-anak solat dalam usia 7 tahun ni bukan maksud solat tu sempurna, tidak. Maknanya kanak-kanak tu semayang, lepas tu dia berlari ke belakang sekejap, lepas tu masuk balik tu imam rokok, dia datang balik rokok kan. Kemudian dia lari semula ke belakang, tu imam tahiyat awal, dia datang duduk tahiyat awal. Okey dah tu. Maknanya itu dia dah tahu. Maknanya kita dah suruh dia solat, kita melaksanakan perintah Nabi, dia dah belajar sedikit sebanyak. Maknanya semayang nanti dia boleh balik cerita, ada berdiri, ada tunduk macam ni, mungkin dia tak tahu nama lagi. Ya, kita ajar nama dia rokok, kemudian tegak balik, namanya i'tidal, kemudian turun bawah, kita nama sujud. Jadi dia dah tahu dah usia 7, 8 tahun tu dia sudah belajar. Jadinya
Maknanya kita sebagai ibu bapa ni bawalah anak-anak kita apabila usia anak-anak itu sudah mumayyiz. Mungkin 6 tahun dia sudah mumayyiz. Mungkin 8 tahun dia baru mumayyiz. Jadi pro rate dia tu, pro rata dia tu maknanya dalam 7 tahun tu maknanya dia sudah mumayyiz, sudah boleh dibawa ke masjid dan ke surau. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Kadang-kadang kita tahu bahawa kanak-kanak ni dia takbir bersama imam, lepas tu dia bermain, tapi tak ayat akhir itu insya-Allah bersama dengan imam. Jadi insya-Allah sudah betul sekali. Berjaya kita akan bualkan, bicarakan berkaitan dengan jemaah kanak-kanak ini. Namun sebelum itu kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pada pagi ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita mempelajari topik berkaitan dengan jemaah kanak-kanak. Mungkin kita ada anak-anak kecil kita ni yang sudah pun usia 7 tahun, 8 tahun. Apa kata jom bermula pada saat ini kita didik anak-anak kita untuk mendekati dan juga mencintai masjid. Sebab apa kata Nak Ustaz tadi? Orang yang mencintai masjid, yang memakmurkan masjid ini juga adalah salah satu pada ciri-ciri orang yang beriman. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita daripada saudari An-Nur Rauf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah syarat-syarat bagi jemaah kanak-kanak yang solat di masjid atau surau? Bagaimanakah kedudukan saf jemaah anak lelaki dan anak perempuan yang sepatutnya ketika solat bersama dengan ibu bapa? Mohon pencerahan. Terima kasih. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ada dua persoalan. Yang pertama, syarat bagi jemaah kanak-kanak untuk solat di masjid dan surau ya. Jadi saya kira syarat asasnya ialah kanak-kanak itu mumayyiz ya. Maknanya kita nak bawa tu dia sudah boleh bezakan ya. Mumayyiz ni dia boleh beza baik dengan buruk. Maknanya kalau 2 tahun 3 tahun tu kadang dia tengok benda taik pun dia ambil masuk mulut. Itu taik cicak dia duduk kat surau tu, ada taik cicak dia pegang dia masuk mulut kan. Itu maknanya dia belum mumayyiz lagi. Tapi maknanya kalau 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun tu sudah mumayyiz, maka sudah boleh dibawa ke masjid dan surau. Itu satu ya. Dia boleh jaga kebersihan, dia tak kencing di atas kapet masjid dan sebagainya ya. Dia nak pergi kencing tu pun dia tahan, panggil ayah dia nak kencing, pergi masuk tandas ya. Itu sudah boleh dibawa. Itu saya ingat syarat lah. Syarat supaya kita menjaga suasana kebersihan di masjid dan juga di surau itu ya. Persoalan yang keduanya ialah masalah saf kanak-kanak. Jadi di sini kita ada beberapa sudut bagaimana saf ya di antara jemaah dewasa dengan jemaah kanak-kanak. Yang salah satunya ialah imam, kemudian saf yang dewasa, mungkin satu saf, dua saf tu, tapi diisi oleh jemaah-jemaah dewasa. Dan apabila habis jemaah dewasa, barulah ada saf untuk jemaah kanak-kanak. Itu satu keadaan ya. Maknanya kalau kita ambil semua sekali, imam, jemaah dewasa lelaki, jemaah kanak-kanak lelaki, jemaah dewasa wanita dan jemaah kanak-kanak perempuan. Dia susunan dia sebegitu. Itu yang kita biasa amalkan ya. Itu pun tak ada masalah, boleh. Satu perkara yang boleh kita amalkan, kita teruskan ya. Tetapi tidak menjadi kesalahan juga kalau kanak-kanak itu masuk ke dalam saf orang dewasa. Ya, kalau tidak menjadi kesalahan dalam agama kalau kanak-kanak itu masuk ke dalam saf orang dewasa. Jadi kalaulah saf itu masih kosong, ada kanak-kanak 10 tahun ya, masuk sekali lah.
Dia tidak perlulah duduk satu saf yang asing tu. Sebab masih ada lagi ruang kosong dalam saf dewasa itu, maka dibenarkan dalam agama untuk kanak-kanak berada dalam satu saf dengan orang dewasa. Dibenarkan, diharuskan di dalam agama. Cuma susunan yang awal yang saya sebutkan tadi itu adalah dari sudut kata sebahagian ulama ialah mustahabun saja, digalakkan saja. Makna dewasa kemudian saf kanak-kanak itu bukan syarat sempurna, bukan syarat sah, ya, tapi hanya mustahabun, makna digalakkan saja. Tapi maknanya bila digalakkan adalah harus kanak-kanak tu dibawa masuk. Katalah saya bawa anak-anak, ya, anak saya umur 9 tahun, maknanya saya nak didik dia semayang tu. Kalau dia belakang seorang-seorang dia dengan 2-3 orang budak lain, dia berlari, dia main kan. Jadi pegang dia, duduk sebelah saya, berdiri sebelah saya semayang dalam saf dewasa, katakanlah saf yang kedua. Maknanya harus ya, tak boleh dikeluarkan, ya. Maknanya tidak boleh dikeluarkan. Sebab dia dah duduk berdiri situ, dia dah hak, ya. Kerana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi summa yajlisu fihi. Roh daripada hadis ni, ya, maksud hadis ni tidak boleh mengeluarkan, seorang lelaki tak boleh keluarkan lelaki yang lain daripada tempat duduk dia, kemudian lelaki tu nak duduk situ. Jadi kalau kanak-kanak tu sudah berada dalam saf dewasa, tak boleh kita pegang dia, budak-budak duduk belakang, budak-budak duduk belakang, budak-budak tak. Dia dah situ dewasa, dibenarkan untuk dia berada dalam saf dewasa. Jadi salah satu hikmahnya dari sudut hukum syaraknya, makna harus kanak-kanak berada dalam saf orang dewasa. Dan dari sudut tarbiyahnya, maknanya bapa ni dia boleh didik anaknya. Ibu bapa ni, kalau perempuan, ibunya didik anak perempuannya dalam saf dewasa, cara semayang, anak itu lebih tertib sebab dia berada di sebelah ibu bapanya. Jadi dari sudut hukum fiqahnya, tidak menjadi kesalahan untuk kanak-kanak berada atau solat dalam saf orang dewasa. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi itulah juga doktor pun sudah pun menerangkan kepada kita di antara susunan-susunan sekiranya kita bawa anak-anak kita ni ke masjid untuk bersolat secara berjemaah. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya, doktor, dengan meraihkan pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Zainuddin Atam BP daripada Pasir Gudang. Ya, apa khabar Tuan Zainuddin? InsyaAllah, Alhamdulillah. Dan da'i mutiara dia. InsyaAllah. Silakan dengan soalan pagi Tuan. Soalan saya, Ustaz. Saya yang zaman-zaman dulu dengan zaman sekarang, saya tengok berbeza sangatlah kadang-kadang. Dulu orang kata bila berbudak, ya, dulu saya meriah lah. Meriah maksudnya kalau kita kadang-kadang kita taklah maksudnya kita akan join waktu solat tu setiap waktu, tapi kita akan join kadang-kadang waktu-waktu ada tahlil, ada yasin ataupun ada bacaan doa kan, kita akan datang. Jadi bila kita akan datang tu, bila orang kata sebelum habis doa pun, orang kata sebelum habis sembahyang isyak, biasanya akan lepas maghrib sampai ke isyak, ataupun maghrib tu kita akan dapat makanan lah. Dapat makanan, maksudnya kita dah habis maghrib, lepas tu kita dah dapat makanan. Sekarang tidak, saya tengok kadang-kadang ni diorang hold benda tu sampai budak-budak sudah balik. Jadi yang dapat makanan itu kebanyakan orang-orang yang dewasa. Jadi itu mungkin salah sebab saya tengok berbeza sangat sekarang dengan dulu. Jadi budak-budak tu kadang-kadang saya tengok dia nak ambil pun jadi sebenarlah dah. Kadang-kadang pasal benda makanan tu diletak start paling depan sekali. Jadi budak-budak kadang-kadang saya tengok, saya nampak sendiri sekarang. Jadi benda tu pun saya cakap sebenarnya budak-budak dulu tak sama macam sekarang. Dulu budak-budak meriah dapat makanan, sekarang orang tua yang meriah dapat makanan. Saya minta maaf. Betul. Itu yang saya nampak berbeza sangat sekarang dulu dengan sekarang. Saya maaf, saya minta maaf dengan pada para jemaah yang lain saya yang mengenali saya ke atau apa, saya minta maaf lah. Tak ada masalah Tuan Zainuddin. Itu soalan saya, Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Zainuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni berkaitan dengan situasi semasa ya, doktor. Kadang-kadang mengambil hak, kadang-kadang nak makan tu hold dulu. Bagaimana doktor, silakan. Dia ada lagu dia kata dulu lain, sekarang lain. Ya. Jadi sini maknanya situasi yang berlaku di setengah tempat, ya. Maknanya makanan tu ditahan dulu,
tidak diberikan kepada kanak-kanak, sampailah kadang-kadang dah lewat, kanak-kanak pun dah balik dan sebagainya. Ini saya kira satu yang tak berapa cantik lah, tak berapa cantik. Sebab yalah, kanak-kanak ni mungkin datang tu kerana ada makan special malam ni kan, makan special ni, nak datanglah masjid, nak datang surau kan. Tiba-tiba duk tunggu kan, jadi apa kata-kata AJK masjid, jangan lagi, tunggu dulu kan. Tunggu lepas isyak dah tahlil semua, tunggu kan. Kadang-kadang sampai 9.45 baru nak habis tahlil semua baru. Jadi budak dah balik dah Jadi dia akan menumbuhkan dalam hati budak tu rasa malaslah nak pergi masjid, nak pergi surau, tak dapat makan pun. Jadi dia rasa jauh dari masjid. Hati dia jauh dari masjid. Jadi sinilah maknanya kita yang orang dewasa, kita yang bertugas di masjid dan surau ni kena tengok budak-budak ni, kita raikan dia. Kan? Budak makan dulu kan. Ni budak nak balik cepat, budak makan dulu. Kan? Ataupun siapkan dah untuk makanan. Lepas sembahyang je budak tak erti tahlil lah. Budak tahlil lepas isyak, budak tak tahlil lah. Ambil makan terus lepas sembahyang isyak kan. Jadi kita patut meraikan sebab dia terasa tu. Dia nak membesar, dia nak makan banyak kan. Yang dewasa ni, yang umur 50-60 ni penyakit banyak kan? Nak makan pun tengok kan. Haji tak makan kan, tak apalah. Haji tak minum air teh, tak ada minum air dah, kosong je. Jadi membazir membazir kan. Bagi kanak-kanak. Jadi orang dewasa yang tua ni dia makan sikit-sikit je. Sebab dia dah makan banyak dah dengan umurnya puluh-puluh tahun ni, nak 50-60 ni, dan faktor kesihatan pun dia makan tak banyaknya. Kadang orang tua nasi malam tak makan dah, balik rumah pun simpan dalam peti air, esok makan dah tak sedap, sejuk nak perangat tak sedap dah makanan malam tadi kan. Jadi buang. Jadi habiskan malam tu untuk orang yang hadir, lebih-lebih lagi kanak-kanak, sebab kita nak tawan, kita nak belai jiwa anak-anak ini supaya rasa seronok datang masjid surau. Jadi saya ingat apa yang dibangkitkan oleh Tuan Haji Zainuddin tadi tu, maknanya suasana dulu seronok kanak-kanak diraikan tu, kita kena jadikan semula masjid surau tu mesra kanak-kanak, termasuk dari sudut makan minum tu. Tak apalah dia nak sepah sikit tu, belakang masjid tu bukanlah tempat semayang kan. Kapet-kapet tu yang belakang tu sepah ke tumpah ke, tak apa, nanti kita bersihkan, kita sapu. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi nak menawan hati kanak-kanak tu, itu yang penting. Supaya apa? Mereka akan merasakan satu suasana yang cukup menarik dan juga menggembirakan bila mana mereka berada di masjid. Dan itu akan menjadi kelaziman mereka untuk lebih datang dan juga mencintai masjid itu sendiri. InsyaAllah. Jadi sebelum sekalian, kita akan bincangkan berkaitan dengan jemaah kanak-kanak. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika lah. Jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Setelah selesai kita berjeda sebentar tadi, alhamdulillah kita masih lagi direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambah ilmu kita berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, jemaah kanak-kanak. Mudah-mudahan dengan perkongsian pada pagi ini kita akan bersemangat, lebih bersemangatlah untuk mengajar dan juga mendidik anak-anak kita untuk mendirikan ataupun untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, insya-Allah. Dan sebarang soalan ingin diajukan seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang telah pun tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada saudari Aisyah Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya, bagaimanakah istilah sama ada dikira bernajis atau tidak bernajis bagi kanak-kanak yang belum berkhatan untuk tujuan sah solat? Soalan kedua, bagaimana dengan kekeliruan yang mengatakan batal solat bila bersentuh dengan kanak-kanak yang mumayyiz? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih. Ini satu benda yang bermain sejak waktu kami kecil-kecil dulu, Doktor. Adakah, bagaimana jawapannya, Doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah dia ialah kanak-kanak yang tidak berkhatan lagi kan. Kanak-kanak yang tidak berkhatan
ada perbezaan pandangan di sini. Sama ada kanak-kanak yang berkhatan itu nak dikira sebagai menanggung najis ataupun tidak. Ya. Jadinya ada pandangan yang menyatakan dikira sebagai menanggung najis. Maknanya tak boleh lah. Ya. Dia kena bersihkan najis yang berada di dalam kemaluannya itu, ya, di bawah kulupnya itu, ya, barulah ya nak dibawa sekali itu. Tetapi di sana ada juga pandangan yang menyatakan tidak sebegitu. Ya, tidak sebegitu, tidak dipedulikan. Maknanya dia kiaskan kepada najis yang berada di dalam perut kita ni. Ya, ada pandangan yang sebegitu. Maknanya dalam badan kita juga, ya, dalam badan kita, sebab dalam badan kita ni ada najis kencing, ada pundi kencingnya, ada, maknanya tak ada masalah. Kerana selagi mana najis itu tidak zahir. Najis itu tidak zahir. Jadi secara ringkasnya ada pandangan yang menyatakan kanak-kanak yang tak berkhatan itu menanggung najis. Namun ada juga pandangan yang menyatakan tidak menjadi masalah. Jadi sini saya lebih suka mengambil pendekatan yang ringan lah. Ya, mengambil sebab usia kanak-kanak berkhatan dalam negara kita lebih kurangnya mungkin 10 tahun, 11 tahun, ya. Jadi 7 tahun tu jarang lagi lah. Apatah lagi nak khatan waktu bayi, kan? Mungkin berbeza dengan suasana Arab. Jadi maknanya kita kata umur 10 tahun dikhatankan. Jadi 7 tahun, 8 tahun tu dia datang, ya. Jadi maknanya walaupun kita kata adalah najis-najis di dalam kemaluannya itu, tapi kita boleh mengambil pandangan yang lebih ringan dalam masalah ini. Kerana apa? Kerana kita ada maqasid, kita ada objektif yang lebih besar lagi, iaitulah nak menggalakkan kanak-kanak ini suka datang ke masjid surau. Kita mendidik kanak-kanak ini cara semayang, cara solat berjamaah dan sebagainya. Jadi maqasid ini lebih besar daripada kita duk bicara masalah, sebab masalah najis itu masih ada perbezaan pandangan para ulama, ya. Jadi maqasid itu lebih besar, nak didik anak-anak, tarbiyah anak-anak itu satu, ya. Yang keduanya masalah batal, ya. Maknanya bila saf kanak-kanak, umur kanak-kanak tu sudah 10 tahun, dia belum khatam lagi. Budak tak khatam lagi duduk belakang. Kan? Dia jatuhlah air muka budak tu satu, kan? Kan? Jadi kita boleh mengambil pandangan yang ringan. Sebab kita tak bersentuh dengan najis pun. Kita tak bersentuh dengan najis. Misalnya kita katakan meja sini atau apa lantai kita semayang. Di sana tu ada najis. Saya semayang di atas lantai ni. Dia tak kacau. Dia tak ada kaitan. Tak ada kaitan walaupun nak kira tu satu lantai yang sama. Kan? Saya sentuh lantai ni, kena juga lantai tu kena tik cicak kat bawah. Begitulah kita sentuh kanak-kanak tu. Kita tak sentuh directly secara langsung najis tersebut kalau kita nak kira pandangan yang nak kira kanak-kanak tu menanggung najis, kan? Kita bersentuh dengan pakaian dia dan sebagainya. Jadi saya kira kita boleh mengambil pandangan yang lebih ringan dalam soal ini. Tidak menjadi masalah untuk kita solat bersama kanak-kanak yang belum berkhatan, ya. Dan solat kita itu tidak batal. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi itulah satu perkara yang menjadi trauma sebenarnya. Dan saya juga pernah melihat satu situasi juga, doktor. Ada satu kejadian di dalam sebuah surau. Seorang dewasa ni dia yang kanak-kanak tersentuh tangan ni, terus dia pergi ambil wuduk lain tu. Jadi ini memberikan pencerahan kepada kita, tak batal wuduk kerana apa? Kanak-kanak itu walaupun tidak sunat, namun ianya tidaklah makna kita menyentuh najis itu secara terus. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut dan juga mengeluarkan kita. Dia sebenarnya sentuh najis apa pun tak batal wuduk. Betul. Kalau kita pegang babi pun wuduk tak batal. Betul. Kan? Cuma kena pergi samak lah. Pergi Sabtu je lah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan memberikan dan juga merungkaikan kekeliruan kita selama ini, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak teruskan lagi doktor perbincangan kita dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Puan Faz Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, bolehkah kanak-kanak menjadi imam solat? Dan soalan kedua, apakah hukum jika kanak-kanak melintas di depan jemaah yang sedang solat? Dan soalan ketiga, apakah hukum memberi hadiah kepada kanak-kanak untuk menarik perhatian supaya hadir solat untuk berjemaah? Terima kasih Dr. dan Da'i. Sama-sama hashtag biar tahu jangan keliru. Tafadhal Dr. Soalan yang pertama, hukum kanak-kanak menjadi imam.
kanak-kanak yang mumayyiz lah ya, menjadi imam ya. Dalam riwayat hadis bagaimana seorang kanak-kanak lelaki di zaman Nabi, sahabatlah, bernama Amru ibnu Salimah. Amru ibnu Salimah. Jadi kaum kepada Amru ni masuk Islam, dah kemudian masuk Islam nak semayang, dan Rasulullah apa asasnya nak jadi imam ni orang yang pandai baca Quran lah, yang banyak baca Quran. Jadinya Amru ibnu Salimah ni adalah orang yang paling pandai baca Quran di kalangan masyarakat dia, dan dia paling banyak hafal ayat Quran. Sebab dia duk jumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kanak-kanak tu dia berjalan jumpa, dia mengaji sikit. Jadinya kaum dia tak ada, yang dewasa tu tak pandai lagi. Amru ibnu Salimah. Berapa umur Amru ni? Dalam riwayat tu dia kata sittin aw sab'i sinin. Umur dia 6 tahun atau 7 tahun. 6 atau 7 tahun. Maka kaum dia pun lantiklah Amru ibnu Salimah ini menjadi imam solat bagi orang dewasa. Ya. Daripada hadis ni maknanya apabila kanak-kanak itu sudah mumayyiz, maka kanak-kanak itu harus menjadi imam solat. Walaupun jemaah itu jemaah orang dewasa. Jemaah umur 70 tahun. Kanak-kanak 7 tahun jadi imam sah ya. Umur 8 tahun 9 tahun jadi imam sah ya, kerana hadis Amru ibnu Salimah menjadi imam umur dia kita kata 6-7 tahun. Mungkin payah kita nak terima, kita katalah umur dia 10 tahun lah lebih kurang. Kan masyarakat kita 10 tahun tu dah sah dah untuk menjadi imam ya. Kalaulah sah kanak-kanak menjadi imam ya, saya juga nak mencadangkan supaya kita juga memberi ruang kepada kanak-kanak menjadi Bilal. Ya, menjadi Bilal. Maknanya walaupun masjid surau tu dah ada Bilal, muazzin yang rasmi, tapi sekali-sekala tu tolaklah kanak-kanak ni jadi Bilal sekali. Tolong azan sekali ya. Kan? Supaya dia rasa seronok, aku ni ada peranan dalam surau ni. Aku ni pernah jadi Bilal surau ni, Bilal kanak-kanak. Kan? Zuhur kamu datang, kamu azan. Asar kamu datang, kamu azan. Subuh tu payah sikit lah kan. Jadi bila rasmi tu dia tengok, dia didik tak apalah suara tak apa sedap pun tak apa, lagu tak ada lagi tak apa. Jadi dia rasa seronok dekat dengan masjid surau. Dia rasa dia boleh belajar. Dia boleh belajar untuk melaungkan azan, dia boleh belajar untuk jadi berani. Jadi kalaulah Amru ibnu Salimah ni pun jadi imam di kalangan kaum dia, umur dia tak sampai 10 tahun lagi, maka haruslah kita juga melantik kanak-kanak untuk sekali-sekala melaungkan azan ya. Jadi itu soalan pertama, kanak-kanak sah menjadi imam solat. Soalan yang kedua tentang kanak-kanak melintas di hadapan jemaah yang sedang solat. Jadi sini melintas ni kita kena jagalah ya. Tak berapa cantik lah kita sedang solat ni kita melintas. Sebab itu dalam hukum fiqahnya kita sepatutnya letak sesuatu sebagai sutrah. Letakkan sesuatu sebagai sutrah, beg ke ataupun rehal ke dan sebagainya. Kita semayang, maknanya kanak-kanak ke orang melintas di hadapan tu ya, tidak menjadi masalah. Sebab di antara kita dengan sutrah, pendinding kita tu adalah tempat untuk kita melaksanakan solat. Jadi kalau sini sutrah, dia lalu sini tak cantik lah. Ataupun kita tak letak sutrah, dia lalu sini tak cantik juga. Jadi letakkan sedikit sutrah ya, tanda supaya dia lalu depan tu tidak menjadi masalah. Ini biasanya kalau kita semayang sunat lah. Sebab semayang sunat sana sikit, jadi orang nak jalan tu susah, letakkan sutrah ya. Jadi kalau kanak-kanak tu melintas tu, kita kena panggil dia, didik dia, tak berapa elok lalu di hadapan orang yang solat, kena jauh sikit ya daripada orang yang solat tu, sebab kita nak menghormati orang yang solat ya. Dan soalan yang ketiga, hukum memberi hadiah kepada kanak-kanak untuk solat berjamaah ini. Bukan kata kanak-kanak, bapa kanak-kanak pun suka. Bapa kanak-kanak pun suka ya. Bahkan dalam hadis dikatakan sebagai satu kaedah umum, tahadu tahabu. Bagilah hadiah, saling bagi hadiah,
nescaya kamu berkasih sayang. Jadi maknanya kalau kawan kita bagi hadiah, dia pun bagi hadiah, dia akan rasa menumbuhkan kasih sayang. Sekarang ni pihak masjid bagi hadiah pula. Pihak masjid bagi hadiah. Ya, datang ni kita belikan basikal. Berapa kali semayang berjamaah ke apa-apa, kita bagi hadiah basikal. Kan? Jadi bila dia dapat hadiah tu, dia akan balik cerita hadiah ni masjid bagi. Dia ada hati dia tu terikat dengan surau, dengan masjid, dia rasa seronok, kan? Jadi tidak menjadi kesalahan dalam syarak untuk kita memberi hadiah sebagai galakan, ya, untuk kanak-kanak hadir ke masjid, hadir ke surau dan sebagainya. Tapi tengoklah kemampuan kita, kemampuan pihak masjid, kemampuan pihak surau dan sebagainya. Dan kanak-kanak ni tak perlu beli banyak, tak perlulah sekali datang sampai RM10, tak perlu. Kan bagi RM1 pun dia seronok dah tu. Boleh beli gula-gula, coklat dan sebagainya, kan. Ataupun cukup 3 kali datang surau, kita bagi RM1, kan. Dia rasa seronok dah, kan. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi masjid ini adalah tempat untuk dicintai, bukan tempat untuk ditakuti. Jadi mudah-mudahan memberikan serba sedikit rungkaian bagi soalan-soalan yang telah pun diajukan sebentar tadi, insyaAllah. Jadi doktor, kita teruskan lagi dengan meraihkan pemanggil di talian pada saat ini. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Luqman dan Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar pagi ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Silakan. Silakan. Macam ini doktor. Sering saya lihat doktor, ya, apabila seorang ayah bawa anak yang umurnya dalam 7 ke 8 tahun macam itulah, dan anak ini dia tetap sembahyang di sebelah ayahnya, dan ayahnya ini duduk di saf yang pertama sekali. Jadi apabila saf yang pertama, anak ini ada, dia tetap duduk di sebelah ayahnya. Jadi apabila kanak-kanak ni ada dalam saf itu, dia jadi kemungkinan lah dia ada terenggang sikit di situ, yang kadang-kadangnya pendapat ni macam tu lah. Tadi macam mana soalan ni kata mungkin anak tu belum berkhatan dan sebagainya, mestilah orang jarakkan sikit, takut tersentuh ke apa semua. Ini sering yang saya lihat doktor. Soalan saya doktor, adakah putus saf ni sekiranya renggang sedikit kerana kanak-kanak ini ada di saf, bersembahyang di sebelah ayahnya, dan ayahnya duduk di saf yang paling hadapan. Apakah hukum dan apakah boleh kanak-kanak ini tidak memutuskan saf itu, ataupun saf itu terputus kerana kanak-kanak yang di bawah umur ini 7 ke 8 tahun ini? Itu soalan saya doktor dan Da'i. Terima kasih banyak doktor dan Da'i. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar. Adakah putus saf sekiranya kanak-kanak berada dalam saf orang dewasa? Tapi doktor, untuk jawapannya tu kita nak berhenti seketika. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Jawapannya sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi. Alhamdulillah, kembali menceriakan pagi-pagi anda dengan menjawab soalan-soalan tentang soal agama. Pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada pagi ini setelah berhenti berehat sebentar tadi. Di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, kita membincangkan pada pagi ini berkaitan dengan topik kita jemaah kanak-kanak. Jadi selamat sekalian, sahabat-sahabat serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk laksanakan tugasan mudah kita dalam menyebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini berkaitan dengan jemaah kanak-kanak dengan menekan butang kongsi. Ayuh sama-sama kita tekan butang kongsi, kita sama-sama kongsikan ilmu kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh, agar semua dapat merasakan manfaatnya, insya-Allah. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, selamat sekalian doktor, kita menerima soalan daripada Tuan Haji Omar kita berkaitan dengan adakah terputus saf sekiranya seorang kanak-kanak berada bersama-sama dengan lelaki dewasa dalam satu saf, doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanak-kanak berada dalam satu saf dewasa, adakah memutuskan saf ataupun tidak? Ya? Jawapannya tidak memutuskan saf. Ya? Tidak memutuskan saf. Ya? Kerana tidak menjadi kesalahan untuk kanak-kanak berada bersama-sama dengan orang dewasa dalam satu saf. Disebutkan di dalam kitab fiqh, misalnya Al-Imam Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala menyatakan falau sabaqas sibyanu ila as-saffi atau kama qala, ya,
kalau kanak-kanak itu mendahului ke dalam saf, ya, orang dewasa lambat sikit, kanak-kanak tu cepat bangun, dia masuk ke dalam saf yang pertama, lam yuakharu lirrijalil lahiqin, maka kanak-kanak itu tidak boleh dibawa ke belakang untuk diberi ruang kepada orang dewasa. Ya, makna itu kenyataan dalam teks fiqh turas, ya, oleh Imam Khatib Asy-Syarbini. Maknanya budak tu dah bergerak masuk diri saf yang pertama, pegang budak-budak tak boleh. Lam yuakharu, tidak boleh ditarik ke belakang, kerana kanak-kanak itu lebih berhak berada di situ sebab dia datang awal, ya. Sebab itu walaupun saf yang pertama itu ada fadilatnya, maka dia konsep dia first come first serve lah, kan, first come first serve lah. Tak boleh lah maknanya kita nak letak ini, kecuali tempat untuk Bilal kot. Ya, Bilal ni belakang ni yang kacau untuk Bilal kan. Bilal datang lambat sebab dia qomat tempat lain. Kan, ni untuk Bilal tak apalah. Tapi ini siapa? Yang ni untuk pengurusi, yang ni untuk timbal saf pertama ni, timbalan pengurusi kan, ni untuk, tak cantik lah. Siapa datang-datanglah, ya. First come first serve kan. Tapi kadang-kadang setengah masjid tu, setengah surau tu sampai berpuluh-puluh, kan? Tak boleh. Ini untuk apa VIP. Ni VIP sekian ya. Dah datang lambat, kan? Jadi ini seolah-olah ni kita ni bukan hamba Allah. Kalau kita di majlis yang lain, bukan dalam masjid, bukan dalam surau, kita VIP tak ada masalah. Sekarang kita datang masjid, kita datang surau, ini rumah Allah. Tak ada VIP dah. Allah VIP. Kan? Kita semua hamba Allah. Datang awal, boleh duduk awal. Datang lambat, duduklah mana-mana yang kosong. Ya. Jadi ini satu perkara yang tak wajar bila kita sediakan tempat yang terlalu banyak. Ya, terlalu banyak untuk kita kata orang-orang besar dalam masjid surau tu, sedangkan mereka datang lewat. Kalau dia datang tu dia letak sejadah, lepas tu dia nak pergi buat kerja lain, tak apalah. Ni memang datang lambat, lagi 3 minit nak semayang baru dia, ataupun orang qomat baru dia datang. Ini untuk pengurusi je ni. Tak cantik lah. Ya, itu kita kena jaga, ya. Sebab tu dalam fiqh dia kata falau sabaqas sibyanu, kalau kanak-kanak mendahului sampai tempat tu, lam yuakharu, maka tidak boleh ditarik keluar untuk diberi kepada orang dewasa, ya. Jadi maknanya kanak-kanak tu tidak memutuskan saf, ya. Memang mungkin ada cakap-cakap satu, ataupun mungkin ada pandangan yang kata memutuskan saf, tapi ada pandangan ulama yang menyatakan tidak memutuskan saf. Jadi kita ambil pandangan yang lebih ringan, pandangan yang lebih mudah, kerana maqasid kita adalah untuk menggalakkan kanak-kanak tu datang masjid surau, nak menggemarkan dia bagi dia suka. Dan satu laginya, satu perkara yang besar juga saya lihat kadang-kadang ni, bila kita bawa masuk kanak-kanak ke dalam saf orang dewasa ni, dia ada maslahat keselamatan. Ya, maslahat keselamatan. Sebab kadang-kadang kita melihat dalam keadaan bila kanak-kanak tu di belakang, kadang-kadang kanak-kanak tu seorang-seorang. Dia duduk saf belakang seorang dia, orang dewasa depan, ada lagi kosong belakang seorang-seorang dia. Andai katalah tempat tu sunyi, ya, datang orang colek budak tu, ya, budak tu 7 tahun, ya, colek, ya. Sebab ada kita tengok video tu kan, yang pencuri masuk kan, dia curi beg kanak-kanak perempuan tu seorang belakang. Mujurlah dia curi beg, tak curi orang budak tu. Kalau dia pegang budak tu angkut. Jadi saya melihat satu lagi sudut ialah soal keselamatan. Soal keselamatan. Kalau kita rasa tak selamat, ya, anak kita belakang seorang-seorang ni, kita nak sembahyang Jumaat ni anak tak selamat, bawa masuk tu. Dari satu sudut lagi. Keselamatan itu lebih penting, ya. Keselamatan kita kena utamakan, ya. Dan tak memutuskan saf. Tidak memutuskan saf, insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi kanak-kanak tidak memutuskan saf orang dewasa. Mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya, sidang betul sekalian, dengan meraihkan sahabat Facebook kita daripada Jamil Ngah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana keadaan jika kanak-kanak itu yang telah berada dalam saf pada permulaannya tetapi meninggalkan tempatnya kemudian sebab bermain dan terbiarkan tempatnya kosong? Perlukah kita merapatkan saf tersebut sedangkan kanak-kanak itu akan datang semula? Bagaimana, Doktor?
Baik, kalau berlaku kita kata renggang dan sebagainya itu, maka wajarlah untuk kita bergerak merapatkan saf. Ya, kita bergerak merapatkan saf, ya. Maknanya renggang budak tu lari ke belakang main kah, kita boleh bergerak, ya. Boleh bergerak. Tapi kita tunggulah sekejap kot. Sebab kadang-kadang budak-budak ni dia tak faham. Tadi dia semayang kat situ, bila orang tua dah masuk gerak, dia nak masuk juga. Berimpit pula. Tu bergaduh pula dengan budak tu kan. Jadi maknanya kita relax sekejap, tunggu sekejap. Nampak budak lama dah, budak ni tak masuk ni, kita bergeraklah sikit. Jangan budak tu tinggal terus kita nak bergerak masuk. Sekejap dia datang pula kan. Tunggu sekejap, rasa dia tak datang tu, kita bergerak, rapatkan sikit. Dan bergerak ni pun tak perlu cepat, perlahan-lahan dan sebagainya. Jadi inilah maknanya kita kena sabar. Kita kena sabar dengan situasi ni, sabar dengan kanak-kanak. Alhamdulillah dia datang tu. Dia masuk pula kadang-kadang saf yang pertama tu. Biarkanlah. Kecuali kalau saf yang pertama ni, yang ni kita kena jaga. Di belakang imam tu. Di belakang imam tu seboleh-bolehnya jangan bagi kanak-kanak lah. Kerana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Hendaklah berada mengiringi aku di belakang aku ni, mana di belakang Nabi ni sebagai imam, orang yang sudah baligh dan orang yang ada akal. Al-ahlam, orang yang sudah baligh, orang yang ada akal. Nuha. Pasal apa? Pasal salah satunya ialah untuk memperingatkan imam kalau berlaku kesilapan pada imam. Jadi kalau orang tu dah dewasa, dia boleh fokus, dia ada akal, dia boleh peringatkan imam. Satu. Yang kedua, kalaulah berlaku sesuatu kepada imam, ya, imam batal wuduk dan sebagainya, orang yang di belakang imam tu dia boleh istikhlaf, menggantikan imam. Jadi maknanya kita kata 3 orang yang pertama di belakang imam tu betul-betul tu, Bilal belakang, ya, orang sebelah kanan sebelah kiri tu, kalau bolehnya orang yang dewasa, orang yang ada akal cerdik, orang yang ada ilmu juga. Kan? Yang lain tu bebaslah. Boleh. Yang ni VIP ni 3 sebab dia nak peringatkan imam kalau imam salah, dan dia nak istikhlaf, menggantikan imam kalau imam terbatal. Lain daripada tu, saya sebut 3 lah sekadar contoh kan. Lain daripada tu open tender lah, siapa cepat-cepat lah. Kanak-kanak masuk dulu ke apa kan. Jadi kalau kanak-kanak tu berdiri belakang imam, itu ini adik anak boleh tak duduk sebelah ni. Kepada saya, kalau jadi apa-apa dia tak boleh nak ganti budak ni. Dia pun tak mengaji lagi kan, nak istikhlaf macam mana dan sebagainya. Itu makna kita ada hak jugalah, kerana ada maslahah solat. Maslahah solat, ya. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi itu perincian bagi individu ataupun makmum yang berada di belakang imam. Pastikan juga berakal juga, yang paling penting berilmu juga. Kalau tak ada ilmu pun dia tak tahu juga nak ganti imam bagaimana, doktor. Jadi insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih pula dengan soalan berikutnya, doktor, dengan meraihkan sahabat Facebook kita daripada saudari Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah kanak-kanak OKU yang kurang dari segi pembelajaran boleh berada di saf hadapan apabila baligh dan mencapai umur dewasa? Adakah OKU akan dikira dalam menentukan bilangan jemaah untuk solat Jumaat pada sesuatu tempat? Sekian, terima kasih. Kita boleh relatekan juga, adakah kanak-kanak itu juga boleh mewakili jumlah jemaah untuk nikah solat Jumaat? Silakan, doktor. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Masalah OKU, ya. Alhamdulillah lah kalau orang kurang upaya itu datang. Ni pun kita kena raikan jugalah. Sangat-sangat perlu raikan. Maknanya masjid surau mesra kepada kedatangan OKU. Ya, maknanya kalau dia berkursi roda macam mana, ya, tangga masjid tu ada untuk naik ke tempat semayang, ya. Kemudian mungkin ada masalah sikit lah, ya, masalah sikit sebab dia kursi roda ni dia berjalan rata dan sebagainya, nak masuk semayang tu, ya, kawasan kapek dan sebagainya, roda tu mungkin terkena najis dan sebagainya, ya. Jadi maknanya mungkin kita kena sediakan tempat untuk supaya senang nak cuci. Kalau lah dia masuk semayang tu ada najis kat situ, mana senang kita nak cuci nanti. Tapi maknanya kita mesra, kita raikan dia datang. Kita raikan mesra dia datang, ni tempat untuk dia boleh naik tempat tu untuk semayang berjamaah, untuk hadir majlis ilmu, untuk dia beriktikaf dalam masjid, ya, dalam surau dan sebagainya, ya. Kemudian kalau dia
berakal, tidak ada masalah lah. Ya, tidak ada masalah untuk dia hadir, ya. Kalau dia OKU tu dari sudut fizikal kurang sikit dan sebagainya, ya, itu pun mungkin kita kena raikan jugalah, ya. Kita kena raikan juga. Misalnya mungkin kalau dia nak berada di tengah-tengah saf pertama tu mungkin tak sesuai, dia nak berdiri sana ni kan. Kita letakkan tepi sikit, tapi masih lagi saf yang pertama tu. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi sebenarnya banyak lagi doktor yang kita nak bincangkan berkaitan dengan OKU yang ingin berjemaah, kanak-kanak sebagainya. Namun sebelum kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3, jangan lupa untuk saksikan Ekstra 30 minit di TV9 sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru pada pagi ini menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memanjangkan usia kita, masih lagi memberikan kelapangan dan juga kesempatan untuk kita sama-sama menikmati hari cuti pada hari ini di dalam kita menambah ilmu kita menerusi rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Sama-sama kita mengambil iktibar, sama-sama kita mengambil panduan menerusi topik yang kita bincangkan, jemaah kanak-kanak. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan tadi kita masih lagi ada berbaki tentang soalan ataupun jawapan bagi soalan berkaitan dengan OKU dalam erti kata mungkin dalam penyakit lembam ni doktor. Adakah ianya akan memutuskan saf? Yang keduanya, adakah juga dikira sebagai salah satu jemaah untuk mendirikan solat Jumaat doktor? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kalau OKU lembam ini ialah satunya dia tak berapa nak faham arahan kita yang kita bagi arahan ni. Jadi kalau dia berjalan masuk saf pertama, kita boleh minta dia saf ke belakang sikit dan sebagainya, bolehlah, ya. Kalau tak boleh juga dia lawan juga dan sebagainya, itu saya ingat kita tak payah buat drama situlah. Biarlah di situ kan. Ya, sebab kita nak mendirikan solat ketika itu, ya. Jadi apapun maknanya, konsepnya kita mesra, ya, mesra kepada jemaah, termasuklah orang yang ada masalah dan sebagainya. Masalah memutuskan saf ini, dia tak putuskan saf, kita tetap mendapat pahala 27 tu, ya, berjamaah tu. Kerana di dalam masjid, di dalam surau ni, kita semayang di bahagian mana sekalipun, kita tetap dikira semayang berjamaah. Ya, maknanya kalau imam di sana, kita ni selang 3-4 saf, tak ada siapa kita semayang sini, tapi kita ikut imam sana, masih dalam, kita masih dikira mendapat pahala berjamaah 27 itu. Kan? Cuma mungkin bonus saf dan sebagainya tak dapatlah saf pertama dan sebagainya, itu tak ada masalah, kerana yang pentingnya ialah kita mendapat pahala semayang 27, 7 kali ganda, dan kita semayang tu di masjid dan juga di surau, ya. Yang keduanya, untuk dikira bilangan 40 syarat wajib tu, dia mestilah orang yang dewasa, ya, orang yang dewasa. Jadi kanak-kanak tu tidak dikira sebagai 40. Tapi bukan makna tak hadir. Hadir kerana itu salah satu pendidikan, ya, kanak-kanak itu untuk hadir solat Jumaat itu, ya. Sebab itu kalau seboleh-bolehnya, ya, dalam negeri yang mana sekolah pada hari Jumaat, sekolah pada hari Jumaat, ya, kita perlu melihat keperluan untuk kanak-kanak ini hadir solat Jumaat, ya. Sebab masa habis solat Jumaat, masa habis sekolah pukul 12, pukul 1:15 Zuhur Jumaat masuk, ya. Jadi kanak-kanak ni nak balik ke rumah, bila balik ke rumah nak pergi ke masjid surau pula mungkin 2 kilometer, ya. Kanak-kanak yang umur 9 tahun, 10 tahun ni nak sembahyang Jumaat, ibu ayah tak ada, ibu ayah bekerja jauh, kan, hari Jumaat, ya. Di sinilah mungkin
kita boleh cadangkan kepada pihak berkuasa agama untuk membanyakkan lagi tempat solat Jumaat yang dekat dengan kawasan perumahan, yang dekat dengan kanak-kanak. Kalau negeri itu hari Jumaat cuti tak ada masalah. Ibu ayah ada boleh bawa kan. Tapi kalau negeri yang mana hari Jumaat tu hari kerja, kanak-kanak sekolah, ibu bapa tak ada sekali, kalau dia duduk dekat sekolah tu ataupun kawasan perumahan tu, dia balik letak beg, kunci rumah, dia pergi berjalan kaki ke surau untuk sembahyang Jumaat. Sebab dalam kawasan perumahan dia saja. Maknanya keselamatan dia pun, dia naik bas di sekolah, dia masuk kawasan rumah dia, Jumaat dalam kawasan tu juga. Ya. Jadi membanyakkan lagi lah tempat-tempat untuk mendirikan solat Jumaat, di samping kita meraihkan syarat dia mesti 40 orang lelaki dewasa itu. Wallahu a'lam. Walaupun tidak dikira sebagai salah satu daripada 40 orang jemaah untuk mendirikan solat Jumaat, namun tetap kita sarankan untuk kanak-kanak ini hadir untuk mempelajari juga menerima ilmu tentang solat Jumaat itu sendiri, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah pula bagi ibu bapa yang pergi keluar negara membawa jemaah kanak-kanak untuk ke masjid, contohnya ke Mekah, untuk menunaikan haji atau umrah? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Dan juga Doktor, tambah sikit Doktor, berkaitan dengan jemaah umrah ni, adakah kanak-kanak ni boleh melaksanakan umrah Doktor? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menunaikan haji, ya, kanak-kanak menunaikan haji, saya ingat sukar sikitlah kot, ya. Hukumnya harus boleh, tapi dengan kuota dan sebagainya itu. Dan yang keduanya, haji kanak-kanak ni tak dikira sebagai haji fardu. Haji kanak-kanak ni tak dikira sebagai haji fardu. Jadi kalau umur 10 tahun dia pergi buat haji, maka belum lepas lagi kewajipan. Apabila kanak-kanak ni baligh, masih lagi ada kewajipan haji fardu itu. Jadi saya ingat lebih baik kita simpanlah untuk haji fardu daripada kita buat haji kanak-kanak. Adapun umrah pun sama, boleh, ya, boleh. Maknanya peluang tu terbuka luas untuk ibu bapa membawa kanak-kanak melaksanakan ibadat umrah. Ya. Jadi dia bawa sekalilah, bawa, ya, ajar anak tu untuk berihram, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala tu, ajar anak tu niat. Kemudian dia kena jagalah anak kanak-kanak tu jangan melanggar larangan ihram 13 perkara tu, jangan duk cabut rambut, ya, jangan duk potong kuku dan sebagainya. Dia kena ajar, ya. Kemudian masa nak tawaf dia bawa budak tu tawaf, kemudian masa sa'i, kemudian last sekali kita bergunting, ya. Maknanya harus, ya, harus dari sudut hukum fiqahnya untuk kanak-kanak melaksanakan ibadat umrah, dan ibu bapa ataupun wali kepada kanak-kanak itu bertanggungjawab untuk, kita kata, menguruskan tata cara melaksanakan umrah bagi kanak-kanak tersebut. Wallahu a'lam. Insya-Allah, mudah-mudahan terjawab soalan daripada Puan Ruby Abu Bakar Ruby kita, insya-Allah. Jadi kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Fauziah Mat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pula kedudukan saf bagi kanak-kanak perempuan yang mengikut ibu-ibu yang solat berjemaah di masjid, terutamanya sewaktu solat tarawih di bulan Ramadan tak lama lagi? Adakah sama seperti kanak-kanak lelaki? Kerana kanak-kanak perempuan dan kanak-kanak lelaki tak sama balighnya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i. Sama-sama #tanya Ustaz, #biar tahu jangan keliru. Silakan Doktor. Hukumnya sama juga, ya. Hukumnya sama juga, kanak-kanak perempuan dengan kanak-kanak lelaki. Jadi kalau kanak-kanak lelaki itu diletak di belakang, boleh juga kanak-kanak perempuan tu nak diletakkan di belakang daripada jemaah perempuan dewasa, ya. Kalau nak bawa masuk sekali pun dalam saf kanak-kanak pun boleh. Umurnya 9 tahun, 10 tahun, dia sudah mumayyiz, dia sudah cerdik, dia sudah boleh mendengar arahan, ya. Mak dia nak semayang sekali, ya. Tambah pula masjid tu masjid yang besar. Ya, masjid yang besar. Takkanlah kita nak tinggal anak kita di belakang tu tak tahu ke mana, kan. Kalau surau tu kawasan perumahan tak ada masalah lah, anak tu duduk belakang, kan. Tapi kalau masjid yang besar tu, ya, maka memang kena semayang sebelah untuk tujuan keselamatan, ya, untuk tujuan keselamatannya. Hukumnya adalah harus kanak-kanak perempuan di sebelah ibu
anak-anaknya yang sudah dewasa. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Mudah-mudahan jelas dan juga terjawab soalan tersebut. Jadi doktor, ada satu soalan doktor berkaitan dengan jemaah dalam keluarga. Kadang-kadang mungkin ayah ni dia saja tak nak pergi ke Masjid Surah pada hari itu, dia nak solat bersama dengan family. Bagaimana kedudukan sekiranya ada seorang ibu, seorang ayah dan juga ada anak lelaki dan juga anak perempuan, kedudukan jemaah ataupun saf tersebut doktor? Baik, susunan saf dia, bapa tu menjadi imam dan anak itu berdirilah di sebelah belakang, sebelah kanan ya ayahnya, dan di belakang kanak-kanak itu adalah jemaah perempuan, ibu ayah mak dengan anak perempuan tu sekali. Kalau tempat tu sempit, ruang tamu tu sempit, maka tak perlulah sampai nak belakang sempurna, maknanya sebelah-sebelah pun okey dah. Sebab ruang yang sempit tu sebelah-sebelah sikit pun sudah tidak mengapa. Yang penting ada kita kata ke belakang sikitlah, antara ayah dengan anak tu belakang sikit, dengan mak tu belakang sikit ya. Itu pun sudah memadai kerana ruang yang sempit ya, kerana ruang yang sempit dan satu lagi kerana keluarga. Ya, wallahu a'lam. Insya-Allah, mudah-mudahan memberikan penjelasan dan juga pencerahan kepada kita tentang soft tersebut. Jadi insya-Allah mudah-mudahan terjawab. Jadi sedang sekalian, mari kita akan buatkan berkaitan dengan topik kita jemaah kanak-kanak. Namun sebelum itu kita berhenti berehat seketika. Jangan kemana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami Tanya Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sedar tak sedar kita sudah pun berada dalam segmen yang terakhir untuk episod pada kali ini. Mudah-mudahan sepanjang tempoh pertemuan kita pada pagi ini kita sudah pun mendapat beberapa input, beberapa ilmu dan juga panduan mengenai jemaah kanak-kanak insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita teruskan lagi dengan meraihkan pemanggil di talian pada saat ini. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, saya Ismail dari Sungai Buloh. Ya, apa khabar Tuan Ismail? Alhamdulillah dan sihat. Alhamdulillah seperti biasa. Silakan Tuan Ismail. Assalamualaikum tanya. Apakah perlu kita berniat menjadi imam andainya jemaah itu di kalangan kanak-kanak yang belum balik di belakang? Itu soalan saya. Terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ismail. Jom sama-sama kita dengarkan pencerahan pada Yang Maha Doktor. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim ya. Niat sebagai imam ya. Dia semayang ni sah walaupun kita tak berniat sebagai imam ya. Kecuali semayang Jumaat je lah. Imam mesti niat sebagai imam. Tapi kalau semayang jemaah biasa ni, kalau tak niat imam pun semayang tu sah. Tetapi tidak mendapat pahala berjamaah. Jadi kalaulah di belakang kita tu kanak-kanak ya yang belum baligh ya, kita semayang berjamaah ya, kita tak niat imam, budak-budak tak tahu, orang jemaah tak tahu pun ya, maka kita tidak mendapat pahala berjamaah. Maka di sinilah satu kewajaran dan juga keperluan kepada kita yang menjadi imam untuk niatkan kita sebagai imam walaupun makmumnya itu adalah kanak-kanak. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jelas, ringkas dan juga padat jawapan tersebut. Mudah-mudahan terjawab soalan pada Tuan Haji Ismail kita sebentar tadi insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, untuk solat jenazah, manakah yang perlu diberi keutamaan untuk berada di saf hadapan? Lelaki dewasa yang tiada pertalian darah dengan si mati atau kanak-kanak lelaki belum baligh tetapi ada pertalian darah dengan si mati? Terima kasih atas pencerahan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam solat jenazah ini kebiasaannya keluarga itu diutamakan. Ya, keluarga itu diutamakan. Salah satu sebabnya ialah doa yang dipohon daripada ahli keluarga itu dia lebih datang daripada jiwa. Ya, dia lebih datang daripada jiwa. Jadi kalaulah yang mati itu seorang bapa ya, anak dia kita kata umur 14 tahun belum balik, jadi dia punya sayu tu lain. Dia punya sayu tu lain dan dia doa tu lebih syahdu, lebih berbekas ya, daripada seorang ustaz yang tak kenal jemaah ni baca doa lancarlah baca doa kan, tapi
dia tak ada feeling. Ya. Jadi situ maknanya diutamakan ahli keluarga itu. Kalau mak meninggal, anak jadi imam solat, ya. Termasuklah maknanya di belakang tu yang ada pertalian itu, ya. Tapi maknanya yang jadi imam tu patutnya ahli keluarga itu, ya. Jadi maknanya yang dekat-dekat lah, yang dekat-dekat tu yang mensolatkan jenazah itu, ya. Wallahu alam. Insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi soalan jawapan yang cukup ringkas pada ustaz tapi memberikan kita jawapan yang tepat kepada kita, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya daripada saudari Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum membawa anak kecil dan sembahyang sambil mendukung mereka? Terima kasih. Silakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sembahyang wa huwa hamilun Umamah ibn Abil As. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat hal keadaan Nabi mendukung cucu Nabi bernama Umamah. Salah seorang cucu Nabi bernama Umamah, cucu perempuan, ya. Nabi dukung. Fa idza sajada wada'aha. Apabila Nabi nak sujud, Nabi letakkan Umamah sebelah, Nabi pun sujud. Bila Nabi nak bangun diri semula, Nabi pun bangun sambil mengangkat Umamah. Jadi daripada hadis ini tidak menjadi kesalahan dari sudut syaraknya untuk kita solat sambil mendukung kanak-kanak, sambil mendukung bayi. Ya, karena kalau kita letak tu dia menangis, jadi kita peganglah bayi kita tu sambil kita salat, ya. Kerana itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, dalam hadis kita baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dan sujud dalam keadaan yang lama. Solat dan sujud dalam keadaan yang lama. Selepas daripada solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa cucu Nabi, iaitu Hasan ataupun Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai haiwan tunggangan. Dia main dengan Rasulullah. Rasulullah tengah semayang sujud tu, dia datang naik atas belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah biarkanlah, Rasulullah lama dalam biarkanlah Hasan ataupun Husain ni main dululah, ya, walaupun atas belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maknanya daripada dua hadis ni Rasulullah mendukung Umamah dan Rasulullah membiarkan Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain naik atas belakang Rasulullah dalam keadaan solat itu, benda tu di masjid. Maknanya dalam pengamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kanak-kanak berkeliaran, ya. Cucu Nabi tu berkeliaran di masjid. Rasulullah dalam keadaan solat. Maknanya masjid ataupun Nabi sendiri mesra kanak-kanak berada di masjid dan juga di surau. Walaupun untuk bermain kadang-kadang kanak-kanak itu. Jadi itulah sifat Nabi yang patut kita sama-sama contohi, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak beralih dengan soalan berikutnya doktor dalam baki masa yang tinggal ini dengan meraihkan soalan daripada Tuan Rosdin Samah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya, apakah hikmah ditempatkan kanak-kanak dalam saf yang sama dengan jemaah dewasa berbanding dengan meletakkan kanak-kanak tersebut dalam saf sesama mereka? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu jangan keliru. Selain daripada aspek keselamatan tu, apa lagi doktor? Hikmah dia, ya, kita masukkan kanak-kanak ke dalam saf dewasa ini, hikmahnya supaya kanak-kanak itu lebih tertib dalam melaksanakan solat. Ya. Jadi kalau dia biar dengan kawan-kawan dia tu, dia semayang, lepas tu dia berlari, dia tolak kawan dia, ya, dan sebagainya. Tapi dia semayang depi ayah dia ni, kan? Jadi bila dia nak lari tu, ayah dia pegang. Boleh pegang kan? Kerana Rasulullah semayang dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tu masih tidaklah begitu dewasa. Dia semayang sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patutnya sebelah kanan. Maka Rasulullah pegang telinga. Tengah semayang ni Rasulullah pegang telinga, tarik dia ke sebelah kanan. Macam mana Rasulullah tarik, wallahu a'lam, kan? Tarik, pegang. Mana tengah semayang, sedang semayang tu Rasulullah tarik dia tu, ya. Jadi di situ hikmahnya. Maknanya kalau anak kita semayang sebelah kita tu, kita boleh didik dia lebih tertib dalam semayang. Dia di belakang tak tahu. Kan? Kita bagi salam, tengok dia pun bagi salam. Kan? Masa semayang tu dia berlari sana, berlari sini. Kan?
Di samping soal keselamatan satu, soal ketertiban dalam melaksanakan solat itu ya. Jadi itu asas yang penting ya. Jadi asasnya ialah kanak-kanak ini ada kita keperluan untuk kita menghormati kanak-kanak itu, termasuk di dalam solat, termasuk di dalam masjid dan surau. Ada satu kisah yang disebutkan di dalam hadis di antara Ibnu Abbas dengan, kalau tak salah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya sahabat nombor satu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelah kiri Nabi, Ibnu Abbas ni sebelah kanan. Nabi minum sikit, Nabi minum satu minuman. Jadi Nabi nak bagi kepada Sayyidina Abu Bakar, tapi Sayyidina Abu Bakar sebelah kiri. Ibnu Abbas masih kecil belah kanan. Jadi dia punya peraturan dia bagi sebelah kanan. Jadi Nabi tanya kepada Ibnu Abbas, boleh tak nak bagi kepada Abu Bakar dulu? Sebab Abu Bakar ni lebih dewasa, lebih tua kan. Ni sahabat utama Nabi ni. Tapi Nabi tanya, Nabi meraihkan Ibnu Abbas walaupun dia masih kecil. Ibnu Abbas kata tak bagi. Pasal apa? Pasal dia nak ambil berkat minum daripada mulut Rasulullah yang cawan tersebut. Jadi maksudnya Nabi meraihkan walaupun dia belum dewasa dan sebagainya, tapi kerana dia sebelah kanan, Nabi tanya dia dulu. Maka kita begitulah di masjid surau ni, jagalah kita kata hak kanak-kanak, keperluan kanak-kanak. Jadikanlah masjid dan surau kita ini sebagai masjid surau yang mesra kanak-kanak, menarik perhatian kanak-kanak, rasa kanak-kanak tu nak datang masjid surau, nak lepak dan sebagainya ya. Dia nak jadi kenangan, dia nak azan di masjid surau dan sebagainya dalam kawalan dan didikan kita. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi Islam itu sebenarnya memainkan peran penting di dalam memelihara hak, apatah lagi hak seorang kanak-kanak. Mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih pula dengan soalan berikutnya daripada Puan Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah tips untuk ibu bapa yang perlu diambil berat ketika membawa kanak-kanak ke masjid tanpa mengganggu jemaah yang lain? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Saya tambah sikit doktor. Kita dah dekat bulan Ramadan ni. Tips nak bawa anak-anak pergi solat tarawih doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita boleh pesan kepada anak-anak kita ya supaya tertib dan sebagainya. Tapi itulah maknanya orang psikologi kata kanak-kanak ni kita kena pesan 200-300 kali baru dia masuk. Kan ya. Tak apalah, maknanya kita faham kanak-kanak ya. AJK surau jemaah pun faham ini kanak-kanak ya. Kalau dia buat bising dan sebagainya itu tak jadi hal, tak jadi isu ya. Sepatutnya ya. Ini kadang-kadang marah ni orang datang nak semayang, nak i'tikaf, tak apalah ya, i'tikaf lah. Jadi kena tegur budak-budak tu dengan elok supaya dia tak jauh hati daripada masjid dan surau ni. Kalau datang sekali dua kali kena marah tengking, dia tak mau datang dah. Jadi tak mau datang tu kita dah hilang satu, kita kata satu perkara yang mungkin dia kalau kita jaga dengan elok ni, dia kekal jemaah, dia dekat dengan agama dan sebagainya ya. Jadi kita pesan elok-elok ya. Kalau tak boleh juga ya, kita nak masuk sah pun, orang tengah semangat nak semayang tu, kadang-kadang orang yang bulan Ramadan ni yang jarang datang pun datang tu, dia tengok kanak-kanak tu dia rasa tak suka kan. Payah juga kita nak hurai pada itu. Maka sini ibu bapa mungkin boleh semayang di belakang. Semayang di belakang ya. Selang beberapa sah pun tak apalah. Selang beberapa sah pun tak apa, sebab masih lagi dapat pahala berjamaah, masih lagi dapat semayang, yang dia dapat kawal anak-anak dia tu. Jadi dia tak ganggu orang nak semayang fokus ni. Yang datang tu ada yang jemaah tetap dah, ada yang datang tu bulan Ramadannya dia nak sungguh-sungguh semayang. Kan? Jadi kacau dia tak suka. Kan? Tak apalah, kita raikan orang yang sebegitu. Kita boleh ke belakang, kita semayang dengan anak-anak kita, berimamkan imam yang di hadapan. Jadi kita kena ada flexibility dalam masalah ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ataupun ibu ayah boleh sendiri untuk berkongsi kita punya live video kita pada pagi ini ke dalam grup WhatsApp jemaah surau ke jemaah masjid, agar semua dapat tahu tentang peranan ataupun tentang konsep jemaah kanak-kanak ini, insya-Allah. Jadi doktor, sebenarnya kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sedikit bacaan doa ringkas sedikit kesimpulan ringkas, seterusnya bacaan doa, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini. Silakan doktor. Baik, kesimpulan dia, saya simpulkan bahawa
kita perlu jadikan masjid dan surau kita ini mesra kanak-kanak. Ya. Apalah apa kita nak buat, dasarnya, prinsipnya ialah masjid, surau, mesra kanak-kanak. Ya. Apa perinciannya itu, inisiatifnya itu, terserahlah kepada kebijaksanaan masing-masing, kerana dasarnya ialah masjid kita, surau kita, mesra kanak-kanak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jadikan masjid kita ini mesra untuk kanak-kanak. Insya-Allah, mudah-mudahan kesimpulan yang diberikan oleh doktor itu memberikan satu azimat buat kita semua. Terima kasih doktor di atas perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT kekalkan doktor dalam kesihatan, panjangkan usia doktor untuk terus menyampaikan ilmu buat kami semua. Jadi saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Hadari dan juga ahli panel kita yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Rozi Rajab yang akan membincangkan silibus ibadah berkaitan dengan Al-Quran, penghibur hati. Jadi di akhir ini, saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod dan rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.